المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين وتبعتهم بإحسان إلى يوم الدين وعن والدينا وعن مشايخنا وأستاذنا وأروحنا شنل لهم الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونكبره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما بعد. Saya dimuliakan Tuan Imam, Pusi Sesuai Jawatankuasa, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, taufik, hidayahnya, kita sama-sama dapat bertemu dan berkumpul dalam rumah Allah sementara kita menanti waktu salat zuhur yang akan kita salat secara berjemaah. Lalu kita hadir mengabdikan diri kita pada Allah. Kita sampai rumah Allah sebelum Allah panggil, sebelum dijemput melalui laungan azan. Maka mudah-mudahan dengan cara itu makin dekatlah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita berada pada suasana yang tidak menentu, khususnya dalam wabak COVID-19, coronavirus, yang setiap hari bertambah. Pagi tadi saya dengar berita pukul 7 150 lebih, 159. Setiap hari tambah. Setakat ni tak berhenti. Jadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah tempat kita berserah, tempat kita bergantung.
Mudah-mudahan hari ini pun Yang Berhormat Senator Menteri telah mengeluarkan berkeliling tadi. Baru sekejap. Menyambut saranan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, saya memohon kepada peserta yang menghadiri Ijtimak Tabligh di Masjid Sri Petaling Kuala Lumpur pada 20 Februari 2020 segera menghubungi Pusat Kesihatan bagi membendung penularan. Dan Yang Berhormat meneruskan lagi, katanya sekiranya keadaan wabak masih tidak terkawal menurut KKM, bergantung pada KKM, solat Jumaat hendaklah diteruskan dengan beberapa syarat. Solat Jumaat terus. Nombor 1, syarat khutbah dipendekkan. Dah khutbah dipendekkan, kuliah kita pun kena pendek. Kan? Orang ramai berwuduk di rumah lagi. Kenapa? Maknanya daripada rumah kita dah cegah diri kita. Kan? Dan yang kedua, tempat wuduk ni biasanya agak tertutup, kecil dan sebagainya, boleh mengundang. Mereka yang ada simptom COVID-19 tidak perlu hadir solat Jumaat kerana termasuk golongan orang yang sakit. Tuan-tuan, kalau ada simptom, belum pasti, belum kata ada kena, belum lagi disahkan, tapi ada batuk, saya itu batuk teruk, saya baik dah, baik, alhamdulillah. Lama jugalah, 2 minggu saya kuliah, cuti kuliah. Yalah, nak pergi pun orang tengok ustaz batuk kan, ini orang buat ustaz ni biar benar. Ada satu tempat tu kan, ada satu surau tu, dia bersungguh-sungguh jemput saya. Saya pun bagi alasan, minta maaf lah, saya ada batuk. Okey ustaz. Terus okey. Dengan kata dia batuk, terus okey. Jadi kalau tuan-tuan ada simptom tu, batuk, sesema, demam, sakit tekak, sebagaimana yang telah digarisan oleh KKM, boleh tak datang. Okey? Boleh tak datang main Jumaat. Tapi jangan tak datang pergi lepak kat kedai mamak. Jangan tak datang pergi lepak kat kedai mamak pula. Itu masalah. Lepak tu maknanya tak datang tu maknanya duduk di rumah. Walaupun tuan-tuan datang kerja, tuan-tuan bekerja, bukan makna ini untuk orang yang MC saja. Kalau tuan-tuan ada simptom tersebut. Tapi kalau simptom tersebut, kerja pun tak payahlah kan, ambil MC kan. Sekarang ni musim mudah dapat MC. Tapi bagi orang yang sakit betul, jangan tuan-tuan tipu MC pula. Macam tadi lah saya kata, beritahu je ustaz batuk tu, okey ustaz, tak ada masalah. Pihak masjid atau jemaah juga wajib menyediakan Yang Berhormat Senator Menteri kita, yang kita sayang, yang kita seronok dapat menteri baru ni, dia kata apa? Wajib menyediakan hand sanitizer dan penutup mulut sebagai langkah pencegahan dan keselamatan. Jadi tuan-tuan bolehlah sediakan hand sanitizer, boleh letak di bahagian depan tu. Bahkan kalau dah sampai macam ni tuan-tuan, saya kira sudah sampai masanya untuk kita berlapang dada untuk tidak bersalam-salaman. Sampai dah Yang Berhormat Menteri dah keluar benda ni, maknanya saya kira salam tu lagilah tak ada apa kan, lagilah tak ada apa. Nak kata ada satu sunnah Nabi khusus lepas solat, selawat, salam tu pun tak ada. Yang ada sunnah secara umum saja. Yang tuan-tuan kata saya Wahabi pula. Maknanya secara umum saja ada selawat, tapi nak kata khusus lepas sembahyang tu memang tak ada. Cuma kita nak rapatkan orang. Cuma dalam suasana COVID-19 ni, saya kira
tak perlulah. Muslimat, terutama muslimat, dia tak salam saja, dia setiap laga pipi. Dia kalau salam bagi dia wajib lagi pipi. Pun saya kira sudah sampai masa kita berlapang dada. Bahkan ada setengah kementerian yang dah buat pun kempen untuk tidak salam, hanya meletakkan tangan di sini saja. Tapi yang terbaik ialah kita, sebagaimana kita menggantikan ketika kita bertawaf, daripada kita mengucuk Hajarul Aswad kita tak dapat, maka apa yang kita buat? Bismillah ya Allah, Allahu Akbar, kita mengangkat tangan. Begitulah juga menggantikan. Jangan pula tuan Bismillah ya Allah. Tak perlulah Bismillah ya Allah Akbar tu. Angkat tangan. Orang Arab selalu macam tu. Dia tepuk sikit, tepuk dada sikit. Assalamualaikum Syekh Zaya, Alhamdulillah. Biasa yang jauh lah. Jadi dalam suasana ni kita gantikan daripada kita salam, itu terpulang kat tuan-tuan lah. Ini belum lagi sampai keluar arahan ni, tapi maknanya prevention is better than cure. Ya, yeah. Boleh sembahyang pakai tutup muka, tak ada masalah. Jangan tutup dahi. Tutup dahi tak boleh, tak sah. Sebab dahi adalah rukun sujud, salah satu rukun arkanul sujud. Pagi tadi saya di TV Al-Hijrah bicara pasal sembahyang jamak dan qasar. Tuan-tuan kalau nak, tapi pagi tadi khusus pada qasar saja. Jadi anggota sujud salah satunya adalah dahi. Jadi tuan-tuan boleh tutup muka, tak ada masalah. Boleh. Tapi imam jangan buat kerja gitulah. Kalau sembahyang maghrib dengan isyak macam mana pula? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sah sembahyang dia, tapi tak nampak pelik benar. Melainkanlah sampai keadaan darurat yang memang diisytiharkan begitu. Saya secara peribadi tuan-tuan, saya cukup takut. Bukan kita takut nikmat ni kita tak percaya ke Allah, kita tak redha dan sebagainya. Saya keadaan tak menentu ni tuan-tuan. Sian tuan-tuan, orang berniaga, orang cari makan, itu pendapatan dia. Itu pendapatan dia. Kalau kata dia berniaga nasi lemak, orang tak datang, orang tak beli, dia berniaga restoran. Nah, ini memang dah ada keluhan. Yang orang buat pelancongan lagi lah. Pekerja-pekerja yang kontrak diberhentikan. Okey, tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itu saya kira dah sampai masanya kita sungguh-sungguh munajat, minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi boleh disediakan hand sanitizer, dan saya tambah sikit tadi, bolehlah untuk mengelakkan diri daripada terlampau banyak bersalam. Bukanlah maknanya kita kena berlapang dada. Bukanlah kita tuduh orang itu kotor lebih tidak. Tapi prevention is better than cure. Al-wiqayah khairun min al-ilaj. Cegah lebih baik daripada ubat. Saya bagi pandangan tuan-tuan mana yang ada nak pergi luar negara dan sebagainya, tangguhkanlah. Saya faham. Ahli keluarga terdekat saya pun ada. Tapi dia orang sayang duit tiket. Kan nak buat macam mana? Tapi saya kira sebenarnya boleh, sudah sampailah masanya kita bukan saja keselamatan kita, keluarga kita, tapi ini adalah satu kita panggil tanggungjawab bersama. Tanggungjawab bersama kita dalam masyarakat, mengelakkan diri kita daripada terjebak ke, sebab pergi luar negara tu memang negara yang kita pergi mungkin COVID-19 dia tak serius, tapi perjalanan kita nak pergi di KLIA dan sebagainya, di airport dan sebagainya itu, macam tadi lah, prevention is better than cure. Sahabat saya satu keluarga nak pergi Jepun minggu depan. Tolak apa ground, apa benda tu semua, tak, yang dia tak boleh tolak, tiket dengan hotel habis 3,000 satu kali. Bayangkanlah tuan-tuan pergi, suami, isteri, anak, menantu, 5-6 orang, 3 kali 6 kat 18,000. Itu baru seorang punya kes. Tuan-tuan dirahmati. Sekiranya keadaan wabak COVID-19 merebak tanpa terkawal menurut KKM, yang boleh menentukan
Kawal ke tak terkawal bukan yang Muhammad Menteri Senator. Yang Muhammad Senator Menteri Agama. Dia menurut KKM. Itu ahli dia. Dalam isu ni serah kepada ahli. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Okey. So dia kata kalau keadaan wabak merebak tanpa terkawal, solat Jumaat boleh untuk tidak dilakukan. Oh, itu kalau kata solat Jumaat sampai tak boleh lakukan tu, saya kira maknanya hal-hal yang berkaitan yang lain pun tak boleh lah. Nak pergi beli barang pun kita kena. Sudah hampir-hampir kepada, walaupun tak sebenarnya mungkinlah sampai ke wabak yang sangat orang kata sangat turun. Boleh digantikan dengan salat zuhur di rumah masing-masing. Kalau sampai tahap macam tu. Dalam hal ini terdapat beberapa garis panduan. Larangan tersebut perlu dikeluarkan oleh pemerintah yang berotoriti seperti Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekarang ni belum ada lagi. Jangan tuan-tuan mendahului pula KKM. Tengok esok kan, nampak tak ada zuhur. Jangan mendahului. Maknanya solat Jumaat masih wajib. Larangan tersebut adalah termasuk juga sebarang bentuk acara dan perhimpunan sama ada rasmi atau tidak. Yang tu yang saya cukup takut. Maknanya kalau Jumaat pun dah tak boleh, maknanya apatah lagi kuliah zuhur kita. Kan? Saya okey lah, adalah juga gaji. Tapi kalau ustaz yang memang berdasarkan kepada kuliah zuhur, kuliah maghrib tu kan, tak kena ya. Saya bimbang takut tapi separuh. Gagah lagi ada gaji kerja. Berapa ramai sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz kita, asatizah kita. Memang itulah pendapatan. Itulah kerja mereka, sampaikan dakwah pagi, petang, siang dan malam. Okey. Jadi tuan-tuan, satu benda yang sangat. Maknanya kalau sampai Jumaat dah tak ada, maknanya apatah lagi zuhur pun semua tak ada lah. Pelik benar lah Jumaat tak ada, tiba ada kuliah zuhur. Alah, itu lain macam nampaknya. Jadi maknanya apa-apa perhimpunan apa semua tak ada. Apatah lagi tuan-tuan nak ajak berhimpun kat dataran mereka pula, nak makan sup kering. Yang tu lagi jangan tuan-tuan. Itu lagi. Wabak sudah menunjukkan kesan yang ramai individu yang terasakan posisi COVID-19 di tempat tersebut. Itu nak kata ramai tak ramai itu KKM lah itu kan. Pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti KKM telah menjalankan pemeriksaan yang rapi jemaah yang mandiri masjid ataupun sesuatu tersebut dalam tempoh jangkaan penularan wabak. Maksudnya tidak semestinya mesti serentak semua masjid, tak. Boleh jadi masjid tuan-tuan boleh jalan macam biasa. Ada setengah tempat, contohnya setengah tempat daerah ataupun masjid yang terkena wabak tersebut ramai di kalangan dia. Saya tak pastilah kalau masjid Seri Petaling macam mana. Kerana dah ada kes satu di Brunei dan saya baca berita tadi dah ada dikenal pasti di Malaysia seorang. Patut saya seorang lah. Dan pasti boleh auzubillah, tapi biasanya kalau macam itu akan ada lagi lah. Sebab ramai yang berkumpul. Jadi sebab itu tuan-tuan dan rahmati Allah, ini adalah satu kenyataan media yang disampaikan Yang Berhormat Senator Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri Jabatan Perdana Menteri Haiwan Agama, yang pagi tadi mereka juga ada buat majlis majlis perhimpunan kali pertama. Saya tak dapat hadir lah sebab saya tadi ada program. Kalau macam mana pun kita mohon pada Allah Ta'ala supaya benda ni dapat diatasi lah. Tuan-tuan jangan tinggal baca setiap pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa. Saya mengesyorkan banyak di kuliah-kuliah saya, kalau boleh imam wajibkan, pesan pada imam untuk setiap kali lepas sembahyang ajak jemaah baca ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ard
ولا في السماء وهو السميع العليم. Apa-apa yang ada di bumi, paket-paket itu ataupun pada langit, maksudnya di udara. Jadi kita minta lindung Allah. Baca, kalau tuan-tuan baca tiap-tiap kali lepas mayang, insya-Allah. Kalau dulu memang Nabi ajar pagi dan petang, tapi dalam suasana ni takut kita terlepas pandang, baca setiap kali lepas mayang. Ajar isteri kita, ajar anak. Dia ada doa macam-macam, doa wabak ni. Khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal-murtada wal-dahumah wal-fatimah. Itu pun saya dapat ijazah pada guru saya. Walaupun dah amalkan lama daripada zaman saya sekolah menengah, tapi baru jumpa sanad daripada guru saya di Kelantan, Fadil Sahabat Syekh Mat. Tapi doa tu ada orang tak boleh terima, tak nak terima tak apa. Kalau doa bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmi syai'un, ini doa yang warid daripada Rasulullah SAW. Tak ada sebarang pertikaian. Amalkan. Amal. Baik, kita pergi lalu azab sebelah. Satu itu sama. Jadi amalkan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Dan kadang-kadang kita dah tahu tapi kita lupa. Itu masalah itu. Dan kadang-kadang kita buat, kita tak pesan pada isteri kita dan anak-anak kita. Dan satu lagi, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca juga 3 kali. Kalau boleh baca juga tiap-tiap kali lepas mayang. Ya Allah, aku minta berlindung dengan kalimat-kalimat-Mu ya Allah yang sempurna,
min syarri ma khalaq, daripada segala kejahatan yang tercipta. Kejahatan yang tercipta. Wabak ni termasuklah kejahatan. Sama ada kejahatan itu memang wabak daripada penyakit betul, ataupun ada yang kata daripada kimia dan sebagainya, itu semua kita tak tahu. Itu di luar daripada pengetahuan kita. Yang penting kita tahu syarri ma, itu ada satu benda yang syarri, benda yang tak elok. Jadi menurut ulama, siapa yang mengucapkannya di petang hari dan juga di pagi hari, nescaya tidak ada racun ataupun binatang seperti kalajengking yang akan mencelakakannya pada hari tersebut. Apa-apa yang berbisa tak boleh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Amalkan dua zikir ini sekurang-kurangnya dalam hidup kita. Dan setiap hari bainal mis. Yang kedua, amalkan diri kita sentiasa dalam wuduk dan memperbaharui wuduk. Kita kata kita dalam wuduk, okeylah. Dalam wuduk, kita ada wuduk zuhur. Lepas tu tuan-tuan jaga wuduk sampai asar. Jadi kita kata, oh aku dah ada wuduk, kita terus sembahyang asar. Sah sembahyang tu tak ada masalah. Tapi kita nak ambil keberkatan daripada wuduk. Lepas tu sunat orang yang dah ada wuduk untuk memperbaharui wuduk dia. Setiap kali untuk sembahyang fardu ataupun nak buat apa-apa yang memerlukan wuduk, sunat dia memperbaharui wuduk. Jadi tuan-tuan jaga wuduk, kerana kita nak ambil keberkatan wuduk tersebut. Sebab wabak, jin, apa-apa benda jahat, insya-Allah yang benda yang kita tak nampak boleh terhindar. Allah pelihara kita dengan barakah daripada wuduk tersebut. Jadi biasakan diri buang air, ambil wuduk, terusnya wuduk. Tuan-tuan di rumah, di tempat kerja, biasakan diri dengan wuduk. Dan biasakan diri dengan memperbaharui wuduk walaupun tuan-tuan wuduk. Contoh, tuan-tuan datang kuliah maghrib. Maghrib kita dah ada wuduk, boleh je terus sembahyang isyak. Tapi rajin-rajinkan diri dalam suasana coronavirus ni untuk kita perbaharui wuduk kita. Kerana dengan banyak kali kita basuh tangan, basuh muka, istinsyaq. Saya baru ni masuk hospital asma, tapi Dr. Syah saya ni ada resdung. Buatlah CT scan, adalah sikit. Lepas buat CT scan ada sikit, memang dia kata ada unsur resdung. Saya pun pergi jumpa, dia bawa saya jumpa Dr. ENT. Maka Dr. ENT kata, Ustaz punya tak serius, Ustaz cuma perlu pakai satu alat. First time saya jumpa alat tu lah. Alat tu macam botol, tuan-tuan kena letak air garam, kita kena, apa kita panggil, ni lah, picit botol tu besar macam botol air, macam air botol air Coca-Cola. Picit, dia akan masuk, dia kata akan masuk, dan dia akan ada air yang akan keluar dari tukar. Okey, tak apalah, itu doktor punya saran ENT pakai. Tapi doktor tu sebut, saya tak lupa, konsep dia sama macam kita istinsyaq. Dia kata sama macam kita masuk air dalam hidung waktu ambil wuduk. Cuma kita dia selalu ambil air dalam wuduk ni, kita selalu istinsyaq tu lebih kurang. Betul tak tuan-tuan? Tuan jangan tipu. Kita main jolok-jolok gitu je hidung. Dia sebenarnya ambil air, kan? Dia memang tak syok, tapi benda tu bagus. Ambil air, sedut. Baru kita keluarkan balik. Dia ambil air sampai bila tu? Sampai dia rasa di bahagian hidung. Rasa apa? Perit kan? Very good. Itu adalah satu benda yang sangat baik untuk mengatasi masalah hidung dan mengatasi wabak-wabak seperti ini. Jadi macam mana cara dia? Ambil air tu, sedut. Yang tu yang kalau kita buat 3 kali, 5 kali, dalam 5 kali wuduk tuan-tuan, yang Nabi pun sebut dalam hadis. Kalaulah saya minta kat sahabat, kalaulah kamu tengok orang tu mandi 5 kali sehari,
Adakah agak-agak ada kotoran di badan? Bala ya Rasulullah, bahkan tidak ya Rasulullah. Kan? Begitulah Nabi kata orang yang sembahyang 5 waktu. Okey, jadi wuduk tadi tu ambil biar sempurna. Sedut. Ini satu kita punya sebagai satu kita punya ikhtiar kita dalam mencegah. Jadi wuduk kena jaga. Nombor 3, selepas kita dah doa, kita dah ada wuduk, dan yang ketiga, kita ikutilah segala saranan-saranan daripada pihak kesihatan, doktor dan sebagainya. Ikuti semua. Jangan, sebab saya beritahu pada tuan-tuan ni, sebab dah ada orang bertanya, betul ke Ustaz tak perlu pakai mask, yang penting ada wuduk? Dah ada ustaz-ustaz yang cakap, saya tak pastilah dalam negara ke luar negara, ada yang kata daripada Indonesia, wallahualam, mana tak perlu pakai mask, yang penting berwuduk sentiasa. Jangan macam tu tuan-tuan. Kita, Allah sebut dalam Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada yang pakar. Jadi dia ada sebab lah pakai mask itu tadi, terutama kalau tuan-tuan nak pergi ke tempat-tempat yang ada risiko. Jadi saya pun tak pakai juga hari ni. Tapi maknanya kalau tuan pergi tempat risiko, pakailah mask. Ikutlah saranan-saranan yang telah ditetapkan. Pakai mask tu biar betul. Kalau kita pakai mask pun silap terbalik. Kan? Jadi apa saranan dia? Sanitizer biar beli. Kan? Elakkan daripada pergi tempat lain. Minggu depan nak cuti sekolah. Nak cuti sekolah. Jadi ialah wallahualam, itu tetapi ijtihad masing-masing lah. Mana mungkin kita boleh habiskan sekolah ni dengan ziarahi orang tua kita, saudara mara kita. Kita tukarlah daripada kita pergi bercuti dan sebagainya. Pergi mandi kan, itu lagilah ya Allah, lagilah risiko. Mandi water park kan, itu semua itu lagi tempat-tempat berisiko, tak payah pergilah. Maka kita habiskan masa kita dengan ziarah keluarga, ziarah orang tua, duduk di rumah, kemas rumah. Kan, rumah kita pun kadang-kadang kita tak sempat kemas. Cuti sekolah ni sama-sama ajak keluarga sebagainya. Mana kita mengurangkan risiko untuk ada berlakunya tersebut. Jadi dengan kita amalkan, insya-Allah, munajat pada Allah, ini satu peringatan Allah SWT buat kita, tuan-tuan. Peringatan yang Allah datangkan kepada kita di atas kadang-kadang kelalaian kita, kelalaian pemimpin kita, kelalaian mereka-mereka yang membina ataupun melakukan dosa dan maksiat, atau kelalaian diri kita sendiri. Kita sendiri pun banyak dosa, banyak lalai. Maka dengan adanya peringatan macam ni, maka kita pakat-pakat balik pada Allah SWT. Kembali pada Allah, minta sungguh-sungguh. Kalau boleh, sekurang-kurangnya satu hari salat hajat, minta, ya Allah, peliharalah diri aku, keluarga aku, masyarakat, negara aku, ya Allah, daripada wabak yang berbahaya. Kerana apa, tuan-tuan dirahmati Allah, kesan dia tu, kita jangan ingat kesan dia tu sangat besar. Hospital pun saya takut satu hari nanti takut tak cukup. Hospital swasta banyak tak nak terima, sebab dia tahu kalau ada terima, orang dah takut nak pergi dah tempat. Awal-awal lagi saring hospital swasta, dia kalau barang tak masuk, dia tak terima. Itu memang betul-betul terpaksa akui. Jangan kata tu influenza hari tu pun, tuan-tuan, influenza pun kadang-kadang mereka berat nak terima. Influenza, belum lagi COVID-19. Sebab mereka melihat mana kalau ada influenza, ada peluang untuk merebak. Bila merebak, pesakit pesakit lain ramai. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, keadaan akan jadi tak stabil, masa kita akan tak habis. Sebab itu kita betul-betul perlu muhasabah diri, tengok balik apa kesilapan, kelemahan kita, kekurangan kita, dosa kita yang perlu kita taubat pada Allah SWT. Jangan pandang orang, jangan tuduh orang itu inilah salah, orang tu salah. Berhenti daripada jadi bangau, bangau. Inilah salah ni lah itu, ni lah itu, tak nak tutup cepat-cepat pintu. Jangan jadi bangau, bangau. Sekarang ni kita stop. Tak ada lagi istilah nak menyalahkan orang lama begitu tadi. Sekarang ni adalah masa kita tengok, cek diri kita sendiri. Kalau satu jari kita tudir pada orang, ada 4 jari lagi kita tudir pada diri kita sendiri. Perbetulkan mana-mana yang kita tak betul. Diri kita, keluarga kita, salat jaga elok-elok, anak-anak kita.
kita berada pada zaman fitnah. Kan? Jadi amalkan semua doa-doa yang telah diajarkan. Begitu juga yang terakhir yang saya nak sentuh, amalkan doa yang Nabi ajar. Walaupun doa ni Nabi ajar pada sahabat berkenaan dengan hutang, tapi doa ni juga ada, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta lindung pada Engkau daripada rasa risau dan juga sedih. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku minta lindung pada Engkau daripada penyakit isti'jal dan juga malas. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, daripada penyakit penakut dan juga bakhil. Wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan aku minta lindung pada Engkau ya Allah daripada ghalabatid dain, maknanya daripada belenggu hutang. Walaupun kita dapat belenggu hutang, maknanya kita minta doa pada sekarang, jangan sampai berlakunya macam ni, ekonomi teruk, maka akan berlaku masalah hutang. Ghalabatid dain wa qahrir rijal, dan juga penganiayaan daripada orang tertentu. Okey, 3 yang tuan-tuan dapat tengah hari ini. Amalkan bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama', wa huwa alim. Yang kedua, amalkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan amalkan doa yang Nabi ajar kepada sahabat, iaitu Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Amalkan, insya-Allah dengan kita munajat pada Allah Subhanahu taala, Allah Subhanahu taala akan pelihara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini berkaitan dengan COVID-19 ni